Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abda'u bihamdin musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyi ursila amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini kita berada dalam halaqah untuk sama-sama kita bincangkan tentang berkaitan dengan ibadah. Pada pagi ini kita nak bincangkan tentang hukum berkaitan dengan solat jamaah, berkaitan dengan lebih khusus lagi ialah berkaitan dengan masbuk dan muafiq, ataupun berkaitan dengan orang yang masuk solat untuk menjadi makmum, berkaitan dengan muafiq dan masbuk, ya. Baik, dan tentang hukum masbuk dan muafiq ini banyak persoalan-persoalan yang ingin kita bahaskan supaya permasalahan ini dapat kita fahami dengan betul, dan kita kena buat keputusan dalam sembahyang berjemaah ini. Kita ada peraturan yang telah ditetapkan, ya. Baik, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa kefarduan sembahyang salat ini Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan sembahyang secara berjamaah merupakan fardu kifayah dalam pelaksanaan dalam satu qaryah, dalam satu kampung itu, ya. Dan kelebihan sembahyang bersendirian sangat berbeza dengan solat secara berjamaah, ya. Dan berjamaah itu yang utamanya di rumah Allah, iaitu di masjid, kemudian turun ke tahap musalla, surau, di rumah dan sebagainya. Dan Nabi SAW telah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi telah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Maksudnya sembahyang secara berjamaah itu lebih baik daripada salat bersendirian dengan 27 kali ganda, ya. Perbezaan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi kelebihan solat berjamaah ini, nak dapat sesuatu yang utama mestilah kena bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh nak pergi ke rumah Allah, masjid. Sekarang ni tak boleh lah, buat di rumah masing-masing. Dan kena bersungguh-sungguh untuk mempelajari bagaimana kita nak mengikat sembahyang bersorangan, ya. Sembahyang berjemaah itu nak mengikut seorang imam, dia ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan masuk pada syarat qudwah dalam imam dan makmum, insya-Allah nanti akan datang, ya. Pada pagi ni kita nak bincangkan tentang muafiq dan masbuk yang menjadi kegusaran, ya. Kita semua kadang-kadang kita tak faham, kita ni masbuk ke muafiq ke. Ada persoalan-persoalan, contohnya, adakah masbuk dan muafiq ini berlaku pada setiap rakaat, ataupun adakah masbuk dan muafiq ini berlaku pada rakaat pertama saja. Itu antara persoalan-persoalan bagaimana seseorang itu untuk mengenal pasti dia tu adakah dia tu muafiq ataupun dia adalah masbuk. InsyaAllah kita akan bincangkan. Baik, berdasarkan kepada perbincangan ini, ya, saya mulakan perbincangan ini. Apa makna, apa ta'rifan kepada muafiq dan masbuk, ya. Apakah makna muafiq, apakah maknanya masbuk, ya. Jadi poin pertama, isi yang pertama. Isi pertama, saya susulkan beberapa isi yang utamalah. Isi pertama ialah imam bila bincang secara fokus, imam ni dia tidak ada istilah baginya muafiq ataupun masbuk. Imam tak ada. Bila sebut bicara muafiq dan masbuk, yang terlibat hanyalah makmum saja. Bila sebut begitu, bermakna imam dia tidak terlibat dengan apa-apa hukum tentang muafiq dan masbuk, yang hanya makmum saja terlibat. Itu isi yang pertama, ya. Jadi bila seseorang makmum itu
bila dia mengikut seorang imam, dia kena mengenal pasti sama ada dia ni muafiq ataupun dia ni masbuk. Dia kena buat keputusan. Imam tak ada. Imam dia jalankan tugasnya sebagai ketua dalam pelaksanaan sembahyang itu. Dia tak terlibat tentang muafiq dan masbuk. Itu isi yang pertama. Imam tak terlibat, tajuk muafiq dan masbuk, makmum saja yang terlibat. Yang kedua, poin yang kedua, isi yang kedua, kita nak tahu apa makna muafiq, apa makna masbuk. Ya. Okey, baik, dengar elok-elok ya, tentang kita nak bicarakan tentang muafiq dahulu. Kenapa saya mulakan dengan muafiq? Sebab muafiq ni dia semayang bersekali dengan imam, ya, dia ada bersama imam. Masbuk ni dia kelewatan. Sebab itu kita mulakan muafiq masbuk. Bukan tajuk ini masbuk muafiq. Yang betulnya muafiq masbuk. Ya, tajuknya muafiq masbuk. Apa makna muafiq? Okey, pengertian muafiq ialah makmum ada masa yang cukup. Bacaan Fatihah secara sederhana dalam masa imam qiyam. Itu pengertian dia. Saya ulang sekali lagi, kita kena faham ya. Makmum yang ada masa yang cukup untuk membaca surah Fatihah yang sederhana dalam masa imam qiyam. Ta'rif ini dia bersalahan dengan kefahaman yang kita dengar biasanya. Orang sebut apa makna muafiq? Muafiq ialah makmum yang sempat. Ini salah. Ada beza antara makmum yang sempat baca Fatihah, ada beza dengan makmum yang ada masa membaca Fatihah. Apa beza dia? Ramai rata-rata orang bila masuk dalam sembahyang berjemaah, oleh kerana dia masuk Allahu Akbar, dia tak sempat, dia kira dia masuk. Salah. Bukan itu makna dia. Ya. Yang sebetulnya muafiq bermakna makmum yang ada masa. Ya, ada masa yang cukup untuk membaca surah Fatihah bagi dirinya semasa imam masih qiyam, belum pergi berpindah kepada rukuk. Contoh, ya, mana apa beza antara sempat dengan ada masa? Ya, kita cerita sekarang yang betulnya ialah makmum yang ada masa. Contoh yang ada masa, contohnya begini. Imam tu dah hambat takbir, Allahu Akbar, imam akan takbir. Makmum ni masuk, imam Allahu Akbar. Ya, selepas saja imam tu takbir, dia pun angkat takbir, makmum. Ya, kemudian imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, salat siyar jahar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca kuat. Imam tu baca secara jahar. Makmum disunatkan untuk mendengar bacaan Fatihah imam. Okey, dia pun dengar. Selepas saja imam wadhalin amin. Amin. Disebut amin. Artinya makmum belakang pun baru lesap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam itu kebetulan baca surah yang pendek. Contoh baca Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum ni dia baru sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka, imam dah rukuk. Pada ketika itu kita nak soalkan makmum ni, adakah dia sempat baca Fatihah? Tak sempat. Rata-rata orang kata tak sempat sebab pendek masanya. Ya, adakah dia ni, kita nak cek, kita tengok ta'rif yang sebenarnya muafiq ialah makmum yang ada masa. Okey, cuba tengok ni. Makmum yang sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam tu rukuk. Bila imam tu rukuk bermakna imam dah selesai rakaat pada qiyam tersebut, makmum di belakang iyyaka na'budu. Kita tengok ta'rif muafiq ialah makmum yang ada masa. Bila masuk ada masa, ketika imam mula qiyam tadi, berdiri tadi, masa imam baca surah Fatihah, makmum ini sebenarnya dia ada masa untuk membaca suratul Fatihah untuk dirinya. Betul kan? Tetapi dia diam untuk menyempurnakan bacaan imam tersebut, baru dia start baca, sunatnya begitu. Ya. Jadi oleh kerana imam tu dah baca habis surah Al-Ikhlas, dia rukuk, kemudian imam tu, makmum ni tak sempat. Jadi walhal makmum ini ada masanya tadi. Ketika imam mula baca Fatihah, dia ada masa kadar bacaan tersebut, maka dia dikira, makmum tersebut dikira sebagai muafiq. Itu yang kita faham
Ya, dari segi tarif tadi, makmum yang muafiq ialah makmum yang ada masa. Tak kira lah imam tu baca Fatihah dulu ke, dia diam. Tapi masa yang imam baca Fatihah tu, dia diam itu, dikira ada masa untuk dia baca Fatihah. Bila dia muafiq, maknanya dia berkewajipan untuk membaca surah Fatihah untuk dirinya sesempurna yang mungkin. Ya, jadi dia habis pengertian yang pertama. Ya, jadi muafiq ni maksudnya lah makmum yang ada masa, bukan sempat. Kalau tak sempat tu, ya, yang kita faham ni, kita nak buang perkataan sempat tu. Jangan letakkan makna muafiq itu ialah makmum yang tak sempat. Salah. Yang betulnya ialah makmum yang tiada masa yang cukup untuk baca surah Fatihah semasa imam qiyam. Itu yang betulnya, ya. Itu poin yang kedua. Ini poin yang kedua. Okey, kita pindah pada poin yang ketiga, isi yang ketiga. Apa isi yang ketiga bagi makmum muafiq dan masbuk ni? Pengertian masbuk pula. Apa makna makmum yang masbuk? Ya, kita dah cerita yang pertama tadi, imam tak ada masbuk, tak ada muafiq, tak ada. Tapi makmum ada muafiq, kita dah bicara dah, ada masa. Ya. Dan yang kedua, yang ketiganya, apa pengertian masbuk? Masbuk ni ialah makmum yang tiada masa, lawan kepada tadi. Kalau muafiq, makmum yang ada masa, baca Fatihah qadar sederhana semasa imam qiyam. Makna masbuk pula ialah makmum yang tiada masa yang cukup untuk membaca surah Fatihah qadar sederhana semasa imam qiyam. Masa imam qiyam sebelum imam rukuk. Tempoh itu. Jadi itu pengertian bagi masbuk. Contohnya imam angkat takbir, kemudian imam dah sampai baca waqadin amin, seorang makmum datang masuk, ya. Imam baca qul huwallahu ahad suratul ikhlas. Imam masuk, kemudian imam Allahu akbar, dia terus baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk, Allahu akbar. Jadi dia ada tak maksud masa untuk Fatihah tu? Jawapannya, makmum itu dikira masbuk sebab makmum tiada masa yang cukup. Bila tak ada masa yang cukup, automatik dia menjadi masbuk. Apa dia punya hukum dia? Hukum dia, imam yang tanggung bacaan Fatihah tersebut, maknanya dia hanya just ikut saja perbuatan imam itu. Jika dapat rukuk bersama imam dengan kadar tamakninah, maka dapatlah rakaat tersebut dengan imam itu. Jika tak sempat, maka rakaat itu lagha, kosong, tak dikira sebagai rakaat yang sempurna. Jadi itu hukum pengertian. Isi kita seterusnya, isi kita ialah muafiq, ada masa yang cukup. Maknanya masbuk, tiada masa yang cukup, ya. Okey, itu penting tu. Yang pegang pada dia punya kerangka konsep bagi makmum yang masbuk, makmum yang muafiq dan makmum yang masbuk tu. Faham itu? Okey, habis. Poin yang ketiga selesai. Kita pindah pada yang keempat, isi yang keempat pula. Isi keempat, kita bicara tadi makmum yang muafiq atau masbuk ada masa, tak ada masa. Kita kena buang perkataan makmum yang sempat, makmum yang tak sempat. Salah tu. Yang betulnya makmum yang ada masa dengan makmum yang tak ada masa. Okey, sekarang ni kita nak cerita mana masa tu. Masa tu macam mana kita nak kira. Okey, baik. Saya sebelum kita buat rakaman ini, kita buat audio ni, kita buat video ni, kita dah cuba sukat. Bacaan Fatihah sederhana saya dengan tuan-tuan puan-puan berbeza. Ya, berbeza. Ada, kita pecahkan surah Fatihah ni 3 dia punya levelnya, 3 tahapnya. Pertama, kadar yang laju, cepat, bacaan Fatihah cepat, bacaan sederhana, bacaan lambat. Kita pecah dulu 3 kumpulan. Pasal apa? Sebab bacaan saya dengan bacaan tuan-tuan lain-lain. Jadi bila saya suka bacaan Bismillah, kalau saya jadi imam, bacaan lambat, saya akan baca daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai wadhalin, tolak auzubillah, tolak amin. Maknanya bila sebut Fatihah, bacaan surah Fatihah dalam rukun solat, dia ada suratul Fatihah, rukun bacaan dalam semayang.
kita nak luluskan rakaat itu, rakaat satu mesti ada Fatihah. Ya, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala raka'ata lah. Nabi bersabda, al-qamal, siapa yang man lam yaqra, siapa yang tak baca suratul Fatihah pada rakaat itu, fala raka'ata lah, tak ada rakaat, kosong, tak dikira rakaat. Jadi bila seseorang itu sembahyang, dia nak kira Fatihah itu kadarnya bagaimana, kadar cepat bagaimana, kadar sederhana bagaimana, kadar lambat bagaimana, dia kena tahu. Pasal apa dia kena tahu? Sebab dia nak mengenal pasti yang dia ni kumpulan mana. Dia nak buat hukum sebelum makmum tu rukuk, dia wajib mengenal pasti dia ni muafiq ke masbuk. Dia kena buat keputusan. Makmum ni, kalau tidak tak sah sembahyang jemaah tu. Ya. Jadi kita nak tahu kita ni kita kena cek diri kita masing-masing lah. Okey, kalau saya jadi imam, saya akan baca surah Fatihah tu kadar yang lambat. Berapa lama saya dah baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Kita baca kadar lambat itu 40 saat. Berapa saat? 40 saat. Ini bacaan saya. Bacaan tuan-tuan lain. Bacaan tuan-tuan cek sendiri. Kemudian kalau sekiranya saya baca kadar yang sederhana, kadar sederhana baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu kadar sederhana. Kadar sederhana tu saya ambil masa lebih kurang 30 saat. 30 saat. Jadi 40 saat paling lambat, baca sederhana 30 saat. Okey, baca cepat pula. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Kita baca secara hadar, laju. Bacaan laju ni bila saya suka untuk diri saya baca 20 saat. Jadi 20 saat kadar cepat, 30 saat kadar sederhana, kadar lambat ialah 40 saat. Okey. Kalau kita tengok dari segi ta'arif tadi, hukum imam makmum yang muafiq tadi, makmum yang ada masa dalam kadar bacaan Fatihah sederhana, maknanya lebih kurang 30 saat. Saya pernah test di masjid, ada yang baca, kita baca dalam majlis tu, ada yang baca 25 saat kadar sederhana, ada yang baca 28 saat, ada yang 30 saat macam saya, ada macam-macam. Maknanya kita kena kenal pasti yang kita ni kadar sederhana kita bukan ikut bacaan imam. Untuk imam kita mungkin laju, imam kita mungkin lambat, tapi imam bacaan Fatihah tu untuk diri sendiri kita. Jadi ya, isi yang keempat yang saya nak dedahkan di sini ataupun kita nak bincangkan sama-sama, ya, yang keempatnya ialah makmum itu dia kena mengenal pasti yang dia tu bacaan Fatihah tu berapa saat yang perlu dihabiskan pada setiap rakaat tersebut. Dia kena kenal pasti. Bila dia tengok imam tu kadar baca bagaimana keadaannya, dia kena ubah suai supaya dia kena kenal pasti yang mana keadaan dia, sama ada muafiq ke ataupun masbuh. Okey, habis. Baik. Jadi tuan-tuan kena ada satu masa, saya syorkan tuan-tuan ada satu masa tuan-tuan kaji untuk diri sendiri. Berapakah kadar bacaan Fatihah yang solid untuk tuan-tuan dan perempuan? Habis poin yang ketiga, yang keempat. Poin yang kelima, makmum, okey, kita nak cerita kalau sembahyang Isyak 4 rakaat. Rakaat pertama, 2, 3 dan 4. Soalannya, adakah makmum yang muafiq dan masbuk ini hanya berlaku pada rakaat pertama saja ataupun pada rakaat pertama boleh jadi, rakaat kedua boleh jadi, rakaat ketiga boleh jadi, rakaat keempat boleh jadi? Jawapan pada perbincangan ni saya rujuk pada kitab Buhjatul Mardiyah dan kitab Qaulut Tam dan sebagainya. Ya, dalam kitab fiqh bila dibincangkan, dibahaskan, ya, makmum muafiq dan masbuk ini berlaku pada kesemua rakaat. Kalau solat Isyak, maknanya rakaat pertama itu ada kalanya makmum itu muafiq pada rakaat pertama, muafiq pada rakaat kedua, masbuk pada rakaat ketiga, masbuk pada rakaat keempat. Ada makmum tu pula masbuk aja pada rakaat pertama, dia datang agak lewat. Tetapi bila rakaat kedua dia masbuk, dia muafiq, dia pun muafiq. Jadi
makna hukum dari segi hukum fiqahnya dalam solat secara berjamaah, makmum ni dia boleh menjadi hukum muafiq dan masbuk pada kesemua rakaat yang dia dirikan. Sebab itu makmum dia kena ada ilmu tentang hukum sembahyang berjamaah. Kalau tidak, maka jamaah yang menjanjikan ganjaran 27 ganjaran tadi akan terlerai daripadanya. Sebab apa? Sebab bila pahala itu lebih, sudah tentu ada kekangan-kekangan yang mengurangkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, orang nak dapat malam Al-Qadar 1000 bulan. Senang ke susah nak dapat 1000 bulan? Semua orang dapat ke? Tak. Walaupun dia sama-sama lalu, semua orang umat Islam 2 bilion 2000 juta masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan. Dapat ke semua 2000 juta tu? Tak tentu dapat semuanya. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Dia berpandukan kepada ilmu, kepada iman dan sebagainya. Jadi, untuk mendapat ganjaran 27 ganjaran tersebut, bukan satu benda yang agak mudah. Jadi, antara yang dia kena tahu ialah tentang rumusan hukum berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Okey, poin yang kelima tadi, hukum muafiq dan masbuk berlaku pada kesemua rakaat tersebut. Ya. Ada kata Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani sebut dalam kitab Furu' al-Masail dan kitab Muniyatul Musalli. Ada makmum keempat-empat rakaat ini masbuk. Empat-empat rakaat dia masbuk belaka. Boleh jadi juga. Maknanya sah tak jemaah itu? Sah. Maknanya kesemua empat-empat rakaat itu imam yang menanggung bacaan suratul Fatihahnya. Dia bacanya separuh. Dah tahu, walaupun makmum tertahu dia tu masbuk, bila imam dah nak mula rukuk, dia tahu ini kalau imam di masjid kita ni ada kata 4 orang. Imam ni tak sama semua punya bacaan ni. Jadi kalau kita tahu imam ni baca laju ni, masbuklah aku sembahyang ni. Walaupun saya sebagai makmum tahu saya ni akan jadi masbuk dengan kelakuan imam yang kita dah tahu rutin dia, kewajipan untuk kita baca Fatihah mengikut bacaan sederhana kita tetap kita kena buat. Walaupun kita tahu ini tak lama pun ni apa. Kita pun diam, dia buat diam tak baca. Itu dianggap sebagai taksir ataupun kecuaian bagi makmum, menyebabkan rakaat itu tak dapat. Bukan mudah nak bagi imam yang tanggung bacaan suratul Fatihah kita. Dia ada formula, ada dia punya hukum hakam yang berkaitan. Okey. Poin yang kelima tadi ialah makmum boleh berlaku masbuk dan muafiq dan masbuk ni pada ke semua rakaat itu. Habis yang kelima. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, isi yang keenam, ya. Isi yang keenam, kadar Fatihah tu bermula mana, tamatnya bila? Tamatnya mana? Nak kata Fatihah tu kat mana kadarnya? Okey, ketahuilah tuan-tuan, Fatihah itu kita kena tolak a'udzubillah, kena tolak amin. Maknanya bermula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis, amin buang. Maknanya Fatihah tu yang disukat cukup tadi daripada basmalah sampai waladdallin. Itu dia punya kadar. Macam mana kita nak sukat? Cukup. Tuan-tuan perempuan kena sukat masing-masing Fatihah tu. Jangan kurang walaupun satu huruf. Ada berapa hurufnya? Ada 156 huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah. Tepatkan dia bacaan dengan sempurna. Kemudian tasydidnya ada 14 tempat. Tepatkan tempat-tempat Iyyaka na'budu, Ar-Rahman dan sebagainya yang ada tasydid, ya, sabdu tu jadi baca dengan sempurna dengan baik. Jadi isi yang keenam, poin yang keenam, Fatihah tu bermula basmalah sampai waladdallin. Okey, poin yang keenam. Ya. Kemudian poin yang ketujuh. Okey, poin yang ketujuh. Isi yang ketujuh, kita nak masuk kepada perbincangan, kita nak menetapkan apa hukum yang berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Ya. Okey. Di sini ada 12 hukum.
Maaf tuan-tuan, kita dah ada 15 minit dah ya, masa 25 minit dah masa berlalu. Kita mungkin ada makan masa sikit lah dalam perbincangan hari ni. Ada 12 kes kita nak tahu yang kita ni muafiq ataupun masbuk. Okey, saya ringkaskan ya secepat mungkin yang boleh saya bincangkan. Saya cuba habiskan dalam 40 minit lah insyaAllah ya. Okey, kita pecahkan kepada 3 kumpulan. Dalam 12 masalah ni, 12 masalah kita nak kena pasti masbuk ke muafiq ke. Di dalam 12 masalah ni kita pecah pada 3 kumpulan. Pertama, kita kata kumpulan A, kes yang kedua kumpulan B ya. Dan kes yang ketiga kumpulan C. Ya, ada berapa kumpulan A? Kumpulan A ada 6 kes. Kumpulan B ada 3 kes. Kumpulan C ada 3 kes. Jadi 6-3-3. Tuan-tuan kena buat formula lah ya. Kalau kita belajar tajuk hukum lain, hukum haji ke apa, kita ada formula dia kan. Jadi untuk muafiq dan masbuk ni kita ada formula dia 6-3-3. Ni pun baru yang tercipta hukum ni. Yang baru saya terlintas pula. Jadi 6-3-3 kes ni kita tengok. Kita nak tahu yang kita ni muafiq ke masbuk. Pasal apa saya bincang dengan tuan-tuan masa tempoh PKP ni, sebab kita semua masing-masing semayang di rumah masing-masing. Ya. Ada masa untuk kita ulang kaji balik hukum secara berjemaah. Allah tak bagi kita berjemaah di masjid tu. Ada 12 orang aja dalam satu masa. Jadi, okey, kita pergi kumpulan A ni. Kes A, kes yang pertama ya. Untuk faham masuk muafiq kena tahu 6-3-3 ni. Okey, kes A ialah ada 6 kes di situ. Okey, yang pertama, saya bagi dia punya hukum dulu. Hukum dia, kalau berjumpa 6 kes ini, apa hukum yang perlu dilakukan oleh seorang makmum itu? Okey, dalam 6 kes yang pertama ni, hukumnya wajib habiskan Fatihah untuk dirinya sendiri. Makmum tu, dari 6 kes yang pertama ni, makmum itu wajib baca surah Fatihah daripada basmalah sampai waladhdallin. Cukup. Auzubillah tak termasuk, amin tak termasuk. Dia kena habiskan Fatihah dirinya, dan makmum itu dimaafkan untuk kelewatan daripada imam itu 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Maksudnya begini, kalau 6 kes yang kita nak bincangkan ini ya, dalam 6 kes itu, kalau kita kenalah dalam salah satu daripada kes yang 6 itu, bermakna kita kena wajib kita habiskan baca Fatihah tu, walaupun imam tu dah rukuk, dah sujud, kita dimaafkan untuk kelewatan. Tak ikut imam itu, kelewatan itu dimaafkan sehingga 3 rukun yang panjang. Dah ada 3 rukun yang panjang pula. Dalam semayang ni tuan-tuan, semua rukun dalam solat itu rukun perbuatan. Ya, semua rukun tu panjang kecuali 2 je rukun yang pendek. Apa dia rukun yang pendek? Maknanya tadi dimaafkan kita untuk meninggalkan lewat daripada imam kita 3 rukun yang panjang. Ya, dalam semayang ni ada 2 je rukun yang pendek. Apa dia? Rukun pendek dalam solat fardu ialah yang pertama i'tidal. Maksudnya rukun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Tak boleh baca lebih panjang. I'tidal tu tak boleh lebih daripada qadar 30 saat. Kalau saya baca Fatihah qadar sederhana lebih 30 saat, automatik batal semayang tu. Sebab apa? Sebab yang tidak ada rukun yang pendek. Dia tak boleh ambil masa yang panjang. Ya. Jadi tak boleh diam yang panjang, tak boleh dia lebih daripada qadar suratul Fatihah 30 saat lebih kurang itu. Kemudian yang kedua, rukun pendek yang kedua dalam solat ialah duduk di antara 2 sujud. Baca masa kita lepas sujud pertama, duduk antara sujud, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jangan lebih daripada qadar bacaan tasyahud awal tu. Tasyahud. Jangan baca sampai asyhadu. Jangan qadar tu, jangan kita diam yang panjang sampai menyebabkan kita terbatal dalam 2 rukun pendek ini. Jadi dalam kes ini, dalam 6 kes tadi, kalau kita terkenalah salah satu daripada 6 kes itu, ya, apa hukum dia? Wajib baca Fatihah itu sehabis-habisnya, ya, dan dimaafkan kepada kita untuk melepasi imam tu. Contoh ya, sampai 3 rukun yang panjang.
Apa dia 3 rukun yang panjang? Pertama, rukuk. I'tidal tak termasuk. Sujud yang pertama, duduk antara sujud tak termasuk. Sujud yang kedua, bila sampai sujud yang kedua ni sempurna, kepala itu angkat daripada tempat sujud, angkat saja bila terpisah saja, ya, ni lantai, dahi kita angkat saja, Allahu Akbar. Jadi kadar itu saja bacaan Fatihah bagi makmum yang 6 kes itu diberi kelonggaran. Jika dia tak membuat keputusan ketika itu, ya, maka laralah dia punya rakaat tersebut. Jadi dalam kes 6 kes ini, wajib makmum itu baca surah Fatihah sehabis-habisnya, dan kadarnya jangan melepasi daripada sujud yang kedua untuk naik rakaat yang kedua. Imam naik rakaat kedua, imam tu, okey, contoh saya bagi dia punya situasi dia. Contoh imam tu baca rakaat pertama, ya, baca Fatihah, makmum di belakang ni dia tak sempat baca Fatihah habis. Imam dah rukuk, dia boleh lagi teruskan, makmum tegak ni. Kemudian dia i'tidal, boleh teruskan lagi. Sujud yang pertama baca sampai iyyaka na'budu, tak habis lagi. Kemudian duduk dalam sujud, dia sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sujud yang kedua, sampai sujud yang kedua, bila nak bangkit aja, Allahu Akbar, imam makmum belakang ni rukuk, Allahu Akbar. Jadi bila dia makmum ni rukuk sempat, ya, sebelum imam bangkit pada sujud yang kedua, bermakna rakaat itu dikira makmum tersebut dapat memperolehinya. Dia rukuk, dia i'tidal, imam dah naik rakaat kedua, kemudian dia sujud pertama, sujud imam ni baca surah Fatihah untuk rakaat kedua, insya' contohnya kan. Kemudian duduk antara sujud makmum ni, kemudian imam dah baca habis surah Fatihah, amin, dia sujud yang kedua. Bila makmum ni naik pada rakaat yang kedua, imam baca qul huwallah contoh rakaat kedua, makmum ni yang kedua ni, oleh kerana ta'rifnya jika tidak ada masa yang cukup 30 saat untuk berdiri ni, bermakna makmum ini dikira sebagai masbuk. Rakaat kedua, rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Bila dia masbuk ni sampai iyyaka na'budu, Allah, imam rukuk, dia pun rukuk, dia masbuk. Jadi imam yang tanggung Fatihah dia. Jadi habis rakaat kedua, tahiyat awal, naik rakaat ketiga, dia muafiq balik. Ya, sebab dia, jika ada masa yang cukup. Lagi kes begini, contoh begini, bermakna makmum itu dia muafiq pada rakaat pertama sebab ada masa yang cukup Fatihah. Lepas tu rakaat kedua jadi masbuk, rakaat ketiga jadi muafiq balik, dan rakaat keempat begitulah. Maknanya imam, makmum dia kena buat keputusan. Dia kena buat keputusan sama ada dia muafiq ataupun masbuk pada setiap. Okey, kita dah faham hukum dia tadi, 6 kes. Maaf saya lambat sikit. Saya bacakan apa kes-kes yang boleh terlibat dengan soalan kes pertama tu. Nanti saya akan Tuan Mamu Encik Asni, nanti kita akan tengok sekejap, ya. Okey, saya bacakan 6 kes dulu. 6 kes ni menyebabkan dia mesti habiskan juga Fatihah. Apa kes yang pertama? Kes pertama, makmum yang kejadian semula jadinya lambat membaca suratul Fatihah. Ada orang lahir-lahir atas dunia ni dia gagap. Dia tak boleh nak baca dengan cepat ataupun sederhana. Dia bismillahirrahmanirrahim. Jadi kerana lambat dia ataupun dia kejap menguap, dia kejap bersin, jadi dia punya gangguan, dia menyebabkan, ya, asal kejadian daripada lambat bacaan sebutan dia tu menyebabkan dia kelewatan. Maknanya dia diberi kelonggaran untuk kelewatan daripada imam itu 3 rukun yang panjang sampai imam naik pada rakaat yang kedua, barulah buat keputusan, ya. Okey, masa imam, kalau kata dia sempat rukuk, makmum tu sempat rukuk, imam sebelum naik pada rakaat yang kedua, kes macam tadi sempatlah. Tapi kalau sekiranya tak sempat, dia iyyaka na'budu wa dia lambat begitu, asal kejadian dia tak boleh. Jadi kes macam mana? Kalau tak sempat, bermakna makmum yang tadi yang tak sempat habiskan sebab imam dah naik rakaat yang kedua, makmum tadi dia diberi 2 pilihan. Yang pertama, dia mufaraqah daripada jamaah itu.
maksudnya dia keluar daripada jamaah. 27 ganjaran tu dia kena skip, keluarkan. Dia hanya semayang secara munfarid, semayang secara bersendirian. Okey, bersendirian ya. Bersendirian. Maksudnya dia daripada 27 tinggal satu pahala salat jemaah tak dapat. Itu satu ya. Dia option pilihan yang pertama ialah dia keluar daripada jemaah. Pilihan kedua ialah dia tunggu saja berdiri. Maknanya Fatihah dia yang separuh tadi dia larakan, abaikan, start balik semula. Bila imam naik pada rakaat kedua, dia still rakaat pertama. Mana rakaat pertama dia tu dia tak dapat nak tunaikan sebab dah terlewat sangat melepasi 3 rukun yang panjang tadi. Dia terus baca Fatihah, diri dia dah tahu dia lambat, dia kena sedar diri, dia kena baca Fatihah. Ketika imam baca Fatihah sama-sama, biar supaya dia dapat muafiq pada rakaat pertama makmum ni. Imam tu pula dia memang tak ada istilah muafiq dan masbuk, jadi dia rukuk baru rukuk sama, dapat rakaat itu. Jadi dalam kes ini, kes yang pertama ialah yang semula jadi kejadian dia ialah seperti contohnya gagap ataupun dia ialah kejadian asalnya begitu lambat ya. Yang kes kedua ialah dan teringat sebelum imam rukuk. Kes kedua ni begini, contohnya pernah sahabat kita ya, ada panggil masuk tadi. Ada sahabat kita, dia belakang imam yang sangat sedap bacaannya. Bila imam Syekh sudah contohnya Syekh Bandar Balila baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Fatihah, baca surah, sampai makmum terlupa nak baca Fatihah. Dia hayati bacaan imam tu sangat sampai dia lupa nak baca Fatihah untuk dirinya sendiri. Jadi bila dia lupa baca Fatihah untuk diri sendiri, dan dia tersedar tu bila imam dah nak rokok, dia sedar yang dia tak sempat baca, dia terlupa baca Fatihah. Allah, terlupa pula baca Fatihah ni, khusyuk benar dengar ni imam tu. Jadi dia lupa. Bila dia nak start baca Bismillahirrahmanirrahim, imam dah rokok. Ini isu dia. Isunya dia ni sebenarnya ada masa dia muafiq, tapi dia tunggu dengar tu nangis-nangis, dia tengah semayang tu leleh mata dengarkan baca imam sampai sudah dia tak sempat baca Fatihah. Okey, jadi kes yang kedua ni dia wajib baca Fatihah sampai habis, walaupun imam tu rukuk, imam i'tidal, imam tu sujud pertama, sujud yang kedua, sampai situ ya, diberi kebenaran untuk baca Fatihah diri dia sendiri di belakang sana tu, selagi mana imam belum bangkit pada sujud yang kedua. Sebab apa? Sebab dia muafiq, dia ada masa tapi dia lupa nak baca. Kes tu. Jadi kes ni sebenarnya pada kita di Malaysia ni pun banyak juga berlaku. Sebab itu kita kena pasti yang kita ni kumpulan mana. Okey. Jadi dalam kes itu dah selesai kumpulan kedua ya. Kemudian kita tengok kes yang ketiga dalam kumpulan pertama ni, kumpulan A ni. Yang 6 kes. Kes yang ketiga ialah syak sama ada dah baca ke belum. Dah baca ke tengah semayang ni, dia syak. Dah baca ke belum? Pernah ke tuan-tuan jumpa ni tu? Pernah tak rasa macam ya, rasa dah baca ke belum? Dah baca belum? Okey, bila dah kes ketiga ni syak sama ada baca ataupun belum baca Fatihah, dan dia sedar syak itu ketika imam sebelum rukuk lagi. Imam belum rukuk, dia dah taradud, dia dah rasa dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Jadi kes ketiga ni, dia bila syak tu tak dapat keyakinan yang tepat, dia terus baca Fatihah, dia diberi kelonggaran untuk baca Fatihah dirinya sendiri, sehinggalah imam pemisah dia ialah sujud yang kedua tu. Kalau dia sempat, dapat rakaat itu. Jika tak sempat, rakaat itu abaikan. Dia tunggu je di qiyam tu, tunggu imam rakaat berikutnya, dia imam kekal yang rakaat tersebut, ataupun dia mufaraqah keluar daripada jemaah itu ya. Okey, baik. Kes yang ketiga. Kes yang keempat dalam kumpulan A ni, makmum ni dia sangat sibuk baca surah. Dia sangat sibuk baca bacaan sunat. Contohnya bacaan sunat, patutnya dia nak kena baca Fatihah. Dia dah orang yang, tapi dia sibuk baca doa iftitah. Contohnya orang ni dia tak lewat sikit, imam dah baca habis Al-Dhalin Amin, dia masuk tu
Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Dia sibuk istighal membaca doa iftitah. Salah tu. Sebenarnya orang yang sunat baca doa iftitah ni ialah orang yang datang ataupun orang yang sama-sama takbir tu ihram bersama dengan imam. Kalau dia dah datang lewat, buatlah dia buat panggil datang lewat. Dan bila datang lewat, dia cari yang mana yang penting, yang utama dulu. Pergi baca surah Al-Fatihah yang rukun itu. Jadi kes yang ketiga ni, kes yang keempat ni, sibuk baca Fatihah. Bila sampai-sampai baca doa iftitah, tiba-tiba imam rukuk. Bila imam rukuk, dia nak tahu dia ni dapat rakaat tak dapat rakaat. Oleh kerana ketaksiran dia tadi, kecuaian dia baca yang bacaan sunat, dia tak baca bacaan rukun, dia kena ganti balik kadar panjang mana surah Fatihah yang dibaca yang menggantikan bacaan doa iftitah. Dia kena baca balik. Orang yang sibuk baca doa iftitah ni, dia sampai kata separuh baca, dia kena baca sampai dapat, ya. Jadi dia diberi maaf untuk ketinggalan daripada makmum sampai 3 rukun yang panjang, ya. Okey. Itu kes yang keempat. Kes yang kelima, imam tak ada saktah ataupun tak baca surah lazim. Tuan-tuan biasa tak? Imam ni istilahnya imam nakal. Dia nakal ni contohnya imam tu dia tahfiz 30 juzuk. Pernah jadi kes pun dia hafal 30 juzuk. Tiba-tiba belakang kawan-kawan dia yang tahfiz juga hafal Quran, dia jadi Allahu Akbar Bismillah. Dia nak test kawan-kawan ni. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Dia baca surah Al-Baqarah 1 ayat je. Ni imam nakal ni. Dia tengok makmum belakang tu macam mana kira. Makmum belakang ni kita nak kata dia ni muafiq ke masbuk. Ada tak masa dia baca Fatihah? Ada, sebab masa ketika imam baca Fatihah, dia tunggu di belakang tu, dia dah ada masa dah 30 saat tu. Tapi dia tak baca lagi sebab sunat kita mendengar. Jadi bila dah ada baca, imam tu nak Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Makmum belakang ni, seluruh makmum di belakang ni 30 orang sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi bila dah begitu, imam yang tak ada saktah, tak baca surah lazim ni ataupun waladhdallin amin, terus rukuk. Makmum belakang terkapar-kapar. Jadi kes ini makmum di belakang tu dia beri kemaafan, dia beri kelonggaran untuk kelewatan daripada imamnya. Imamnya cepat. Patutnya bila pemimpin cakap apa pun kita kena ikut, tapi dia diberi maaf untuk kelewatan daripada sampai 3 rukun yang panjang tadi. Ini kes tadi kan. Jadi ini kes imam yang nakal sikit lah, ya. Tapi kalau kita jumpa imam yang macam ni, patutnya kalau imam ni dia tak boleh nak test begitu, jangan susahkan orang. Imam ni, etika imam, sepatutnya imam kena buat supaya biar dia ketua bahtera, dia kapal, dia kapten kepada kapal, dia nak cuba selamatkan sebanyak mungkin makmum di belakang. Sebab itu ada satu hukum tuan-tuan. Bila kita semayang, imam ni bila semayang, dia tengah rukuk. Bila imam tengah rukuk, dia dengar ada bunyi tetang motor sampai ke masjid. Pagi. Makmum imam ni, dia sunat untuk menunggu makmum tu sampai. Tapi ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Dalam kitab pun ada sebut 5 syarat. Tapi jangan terlalu lama sangat, apa semua. Contohnya kalau sekarang ni kita pergi masjid-masjid, ada yang alat pengesan suhu tu kan. Ting, ting. Bila dengar dah, maknanya orang dah nak masuk masjid. Bila dah dia nak masuk masjid, ya, kita imam ni tengah rukuk. Apa salahnya imam tu dia tahan kejap supaya makmum tu dia sempat menjadi makmum kita. Ya, janganlah gopoh-gapah nak bangun. Imam yang bagus ialah imam yang rukuknya lama sikit. Pasal apa kita kena rukuk yang lama sikit? Sebab kita nak bagi jemaah masjid kita sebagai imam ni biar ramai yang mengikut kita sebagai ketuanya, kita imamnya. Maknanya kita nak supaya biar seramai mungkin orang boleh di bawah pimpinan kita. Biar orang masuk, ya.
Ya, imam, kalau imam yang tak disukai, Allah tolak makbul imam, biar ramai makmum di belakang tu. Ya, sebab tu imam ni janganlah kupu-kupu nak bangun Allahu Akbar dia rukuk, daripada berdiri rukuk Allahu Akbar. Jangan cepat sangat sami Allahu liman, dia kena tunggu kejap. Sunatnya dia tunggu. Ada berapa syarat untuk tunggu ni? Ada 5 syarat. Tapi saya rasa tak sempat nak cerita 5 syarat tu. Antaranya jangan lama sangat, jangan pilih bulu, jangan pilih orang yang kita kenal. Ni grup aku tunggu. Kalau datang bunyi tat, ni Yamaha ni. Ya, kalau datang Honda punya motor bunyi motor gitu kan. Ni jemaah ni geng aku ni. Maknanya dia pilih orang-orang tertentu untuk masuk dalam jemaah ke dia tolak tepi. Itu tidak disunatkan untuk menunggu kalau orang begitu. Jadi tuan-tuan, kita kembali balik pada isi tadi. Yang kelima, imam yang tak baca surah lazim ataupun tak ada saktah. Dia solat ni, imam ni dia ada 6 saktah, tempat berhenti sebentar. Jadi kes yang ke-6 pula, yang kumpulan A ni, ya, iaitu imam baca surah sangat pendek. Macam surah paling pendek, surah Al-Quran paling pendek surah apa? Dia ada 2 surah. Dia ada 3 ayat. Yang pertama suratul Asr. Ya, dan yang kedua suratul Kausar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi 2 surah contohlah baca. Dia baca pula laju macam saya baca tadi tu. Imam tu baru baca iyyaka na'budu dah rukuk. Ini yang ramai orang Melayu kita ni, dia fikir tarikh masbuk ialah makmum yang tak sempat. Salah tu. Walhal dia ada masa. Lepas tu kita kena buang dulu awal-awal kita penerangan tarikh bagi makmum yang muafiq dan masbuk ni. Makmum yang masbuk lain dengan makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq ialah makmum yang ada masa yang cukup untuk baca Fatihah kata sederhana semasa imam qiyam, berdiri, masa tengah berdiri. Makmum yang masbuk pula ialah makmum yang tidak ada masa. Tapi orang Melayu kita ni fikir makmum yang tak sempat. Habis semua tak sempat, semua dirokok belaka. Padahal ada 6 kes tadi, semua yang imam yang apa tadi? Yang 6 kes lah. Kejadian makmum tu dia memang gagap. Kemudian makmum yang terlupa baca Fatihah, imam makmum yang syak lupa ke dah baca ke belum, Ni wajib baca ni. Lepas tu yang keempat, makmum yang sibuk baca doa iftitah, tempat yang tak sibuk saja menyibukkan diri. Yang kelimanya, imam yang tak baca surah lazim, wadhalin amin terus rukuk. Terkapel-kapel di belakang. Dan imam yang keenam, imam yang baca surah pendek, wal asri innal insana, baca pula laju, sambung pula. Betul. Macam saya bagi tahu tadi, contoh bagi imam yang hafal Quran, boleh dia pilih satu Quran tu 6236 ayat, dia ambil alif lam mim satu ayat je, amin, Allahu akbar. Yang di belakang tu bertakabur lah ceritanya kan. Jadi habis kumpulan pertama. Ini 6 yang pertama. Maknanya 6 ni ialah makmum yang sepakat, ittifaq ulama. 6 kes ini kes makmum yang muafiq, ittifaq sepakat ulama bahawa dia kena habiskan juga Fatihah dia. Ini kes pertama tuan-tuan. Ya, jangan kita pukul rata sama hari ni tak akan betul, tak akan sah kita punya semayang. Jangan main-mainlah benda ni, sebab semayang ni ia sangat particular, sangat berbahaya. Semayang ni tuan-tuan, sebelum saya masuk pada 3-3 yang 6-3-3 ada 3-3 tu kan. Semayang ni kita kena cek lulus rakaat pertama baru layak untuk masuk rakaat kedua. Rakaat kedua tu kita lulus, ada Fatihah, ada rukuk yang betul, cara rukuk tu betul gini macam 90 darjah cukup, baru intidal lulus, baru pergi sujud pertama lulus, sujud yang kedua lulus, baru naik lulus rakaat yang kedua, baru layak untuk rakaat yang ketiga pula. Semayang tu kena fikir macam tu. Jangan kira Allahu Akbar, habis bagi salam kita lulus belaka. Salah tu. Kena cek betul-betul. Rakaat semayang ni kena cek by rakaat. Jangan sewenang-wenangnya ambil mudah perkara ni tuan-tuan. Ya, kita dah masa panjang tu. Jadi saya ringkaskan lagi, kita ambil 3 kumpulan B pula. Kumpulan B. Tadi ada kumpulan A ada 6, kumpulan B ada 3, kumpulan C ada 3 kan. Okey, kumpulan B ni ada 3 kes. 3 kes ni, ya, apa hukum dia? Saya bagi hukum dia dulu. Hukumnya ialah wajib rukuk ikut imam luput rakaat itu.
kes pada kumpulan B. Ni kumpulan B ni. Kumpulan B ni ada 3 kes. 3 kes ni dia punya hukum dia lah wajib rokok terus. Imam rokok, dia rokok terus. Rakaat itu kosong. Ada juga dalam hukum muafiq masbuk ni. Jangan main-main tuan-tuan. Bahaya ni semayang kita selama hari ni. Entahkan betul, entahkan tidak. Okey, apa 3 kes yang kata terus rokok ikut imam tapi rakaat kosong? Ini mesti ada something wrong tang mana-mana ni. Okey, apa something wrong tu tang mana yang rakaat tu tak dapat ni? Apa kesalahan dia? Ya, kita bukan kita salahkan, tapi ilmunya begitu. Kes yang pertama, dia syak sama ada dah baca ataupun tak baca Fatihah lagi. Dia macam kes dalam kumpulan A tadi. Kes yang pertama, kes pertama dalam kumpulan B ni, ya. Kumpulan B ada kes yang pertama ialah dia syak sama ada baca ataupun belum baca Fatihah, dan dia sedar syak itu ialah ketika imam sudah rokok. Imam tu dah rokok, imam Allahu Akbar, baru datang syak. Aku dah baca ke belum? Ketika itu imam dah rokok. Tadi pada kes yang A tadi ialah dia syak ataupun dah baca ke belum, imam tu baru habis baca surah, baru nak pergi rokok. Dia dah baca belum? Imam belum rokok lagi. Dia diberi pilihan. Yang hukumnya ialah kena baca Fatihah tu sampai habis. Dibenarkan meninggalkan 3 rukun yang panjang. Tapi kes B ni, dia bila dah syak imam tu dah rokok, mana peluang dia untuk nak baca Fatihah tu? No. Kamu dah cuai melampau sangat. Kamu kena just ikut saja imam itu rokok pada rakaat pertama, kamu masih lagi kosong rakaat. Imam sujud pertama, sujud kedua, naik rakaat kedua, kamu baru nak start rakaat pertama. Okey? Faham? Okey, kes kedua. Kes kedua dalam bab kumpulan B ni ialah lupa baca Fatihah. Sama lebih kurang macam ni. Dia lupa baca Fatihah, terlupa imam baca syahadu sangat sedap sangat, dia lupa baca Fatihah dan teringat tersedar bila imam dah Allahu Akbar, baru dia aku terlupa lah baca Fatihah. Masa tu no, tak ada pilihan, dia kena rukuk sama imam. Kamu dah khusyuk sangat tadi, rakaat tu abaikan, larakan. Mana imam naik rakaat kedua, kamu baru rakaat pertama. Okey, jelas ya. Kes yang ketiga dalam kumpulan B ni tadi, lupa baca Fatihah dan syak, ya, ataupun baca ataupun tak baca lagi, dan makmum sudah pun rokok sebelum imam rokok, ya. Dia lupa baca Fatihah, dah baca ke belum, ataupun syak, dah baca ke belum. Sesudah rokok, dia dah rokok dulu sebelum imam tu rukuk. Dia mendahului tu imam. Dia mendahului imam itu. Bila dah dia mendahului imam, dia nak patah balik, tak boleh, dia tunggu dalam rukuk itu. Masa tu dia dah lupa, aku Fatihah tu dia baca ke belum. Jadi rakaat itu larakan, kosongkan. Masuk rakaat kedua, kau buatlah yang lain. Kau tambahlah satu rakaat apa. Lepas habis imam bagi salam, kamu kena tambahlah satu rakaat lain. Itu dia punya kesimpulan dia. Ya, mana rakaat itu baru imam rakaat pertama, imam rakaat kedua, dia baru rakaat pertama. Imam rakaat ketiga, dia rakaat kedua. Imam rakaat keempat, bagi salam, dia baru rakaat ketiga. Tambah satu rakaat lagi, nak gunakan 4 sama 4. Itu bagi solat isyak lah, ya. Okey, habis tajuk kumpulan B. A ada 6 kes, B ada 3 kes, C pula. Okey, saya nak habiskan sikit lagi tuan-tuan, ya. Kita habiskan bab ini, senang nanti, ya. Lain kali saya cerita pasal lain pula lah. Kes yang ketiga ataupun bab kumpulan C ada 3 kes. 3 kes. Kes ini 3 kes makmum muafiq, ya, khilaf para ulama. Di antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar. Ya, ini saya ambil dalam kitab rujukan para ulama lah, ya. Kita tengok kes yang pertama. Satu, ya, ini ada khilaf. Tadi semua ittifaq lah, semua setuju, sepakat 9. Jadi 6, dia kumpulan A tadi 6 kan, ada 6. Kumpulan B ada 3, jadi ada 9. 6 tambah 3, 9 lah. 9 kes tu ittifaq. Semua ulama mazhab Syafi'i sepakat nak teruskan Fatihah ke, nak abaikan Fatihah tu, dah 6-3 tadi. Sekarang ni kumpulan C ni ialah yang khilaf. Ulama Syekh Ibn Hajar kata muafiq,
Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami kata masbuk. Dia ada khilaf. Jadi di sini kita boleh pilih mana yang kita nak pilih, ikut mana yang kita belajar, kita pegang yang mana. Tapi pada saya pilih ketiga-tiga kes ini ialah saya tarjihkan, saya pegang kepada Syekh Ramli. Saya ulang balik. Saya tak cerita lagi 3 kes tu kan, tapi saya pegang pada Syekh Ramli sebab ketiga-tiga Syekh Ramli mengatakan pada 3 kes dalam bab kumpulan C ini adalah muafiq ketiga-tiganya. Maksudnya kena baca Fatihah sendiri. Okey, apa kes yang pertama? Kes pertama, seorang makmum muafiq yang tertidur ketika duduk tahiyat awal. Ini kes kumpulan C, kes pertama. Ini saya bagi situasi dia yang jadi khilaf tu. Makmum muafiq, dia ni muafiq, datang awal sampai baca Fatihah. Ada masa 30 saat baca Fatihah. Yang tertidur ketika duduk tahiyat awal. Tahiyat awal ni rakaat kedua. Duduk tahiyat awal, masa duduk tahiyat awal tu tertidur. Batal tak solat itu? Tak batal. Sebab dia duduk papan punggung dia duduk tu dengan duduk yang tetap papan punggungnya. Kerana kedudukan itu tidak membatalkan wudu'nya, seterusnya tidaklah membatalkan solatnya. Sah solatnya itu. Makmum yang muafiq ini terus tertidur sehingga imam bangun ke rakaat ketiga. Imam dah bangkit rakaat ketiga, dia tertidur tu sampai imam bangkit rakaat ketiga. Ya, berdiri rakaat ketiga maghrib ke ataupun isyak ataupun zuhur atau asar. Dia tertidur masa tahiyat awal tu, tak baca lah maknanya. Apabila tersedar daripada tidurnya, makmum muafiq itu dapati imamnya hampir rukuk dan sedang rukuk. Dia bangkit, dia tidur. Lepas tu makmum tu terjaga daripada tidur dia. Imam tu nak menghampiri rukuk ataupun dah rukuk, sedang rukuk. Jadi makmum ni bila dah rukuk, contohnya dah rukuk, makmum tu bangkit, Allahu Akbar. Okey, di sini ada khilaf. Syekh Ramli kata hukum makmum ini ialah muafiq, diberi kelonggaran untuk baca Fatihahnya juga sampailah imam bangkit pada sujud yang kedua. Diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Ini masalah khilaf ni tuan-tuan ya. Kumpulan C ni. Jadi dalam kes dia tertidur tahiyat awal, kemudian imam tu dah bangkit, baca Fatihah sendirinya, kemudian baca rakaat 3 baca perlahan kan imam tu. Lepas tu dah makmum ni dia tidur, terlena tu, terjaga. Imam tu tengah rukuk, dia bangkit. Syekh Ramli kata dia ni hukum muafiq. Maksud bila muafiq, dia wajib baca Fatihah untuk dirinya sendiri, diberi kelonggaran imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud pertama, dia diberi kelonggaran untuk melewati daripada kedudukan imam itu. Manakala Syekh Ibn Hajar kata dia ni hukum masbuk, naik terus. Ya, menurut Syekh ini hukumnya masbuk kerana tidak sempat berdiri di belakang imam sekadar waktu bacaan Fatihah. Makmum itu hendaklah membaca surah Fatihah sekadar yang dapat ataupun terus wajib kalau tak sempat terus rukuk bersama imam. Jika dapat rukuk bersama imam, dapat rakaat. Jika tak dapat, dia kena tambah 1 rakaat yang baki selepas daripada imam bagi salam. Itu kes yang pertama dalam kumpulan C. Kita tengok kes yang kedua. Kes kedua dalam kumpulan C ialah makmum perempuan yang berada di belakang tabir. Ini orang perempuan. Duduk belakang tabir, jauh. Ya, dan tak dapat melihat imam. Dia duduk belakang tabir, terhadang, tak nampak imam. Dalam rakaat kedua, ketika sujud kedua, ya, makmum perempuan mendengar imam bertakbir memindah perpindahan. Imam tu rakaat kedua, ya, sujud, kemudian Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Makmum belakang perempuan, dia dengar takbir tu, duduk tahiyat awal lah kan, rakaat kedua tahiyat awal lah. Ya, dia menyangka imam takbir tu baca tahiyat awal, sedangkan imam terlupa tahiyat awal. Imam terlupa tasyahud awal. Bila imam terlupa tasyahud awal, dia terus yang berdiri.
Ini di belakang tabir, orang perempuan di belakang tabir. Jadi bila makmum perempuan itu dengar Allahu Akbar, dia ingat tasyahud awal, rakaat kedua. Kemudian rupanya imam di depan tu dia dah berdiri tegak. Dia tegak baca Fatihah. Baca pula sir, tak baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu lah makmum belakang kan? Baca. Lepas tu kes tu tak habis lagi. Dia menyangka imam tasyahud awal, padahal imam terlupa naik terus berdiri ke rakaat ketiga. Maka berlakulah ketika itu makmum perempuan duduk membaca tasyahud awal, manakala imam pula membaca suratul Fatihah. Apabila imam takbir rukuk, tadi terlupa, dia rukuk lah. Dia dah kiam habis baca Fatihah, dia rukuk. Allahu Akbar. Makmum perempuan belakang tabir tu pula, dia menyangka imam tu habis Fatihah, nak pergi habis tasyahud awal, nak pergi qiyam baca Fatihah. Rupanya imam tu habis Fatihah nak pergi ke rukuk, kan? Maka ya, apabila imam takbir dan rukuk imam tu, maka makmum lelaki pun takbir dan rukuk. Makmum yang depan lelaki tu rukuklah sebab nampak depan mata. Manakala jemaah muslimat perempuan makmum yang di belakang tabir itu pula, bila dengar imam takbir, mereka berdiri start nak baca Fatihah. Bila baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dengar Sami Allahu liman hamidah. Baru terbongkar cerita dia. Baru terbongkar cerita bahawa bila imam baca Sami Allahu liman hamidah, makmum baru tahu yang dia dah tersilap tempat. Ya, ia kena buat. Okey. Jadi bila tersedar, bila dengar Sami Allahu liman hamidah, baru tahu, oh rupanya imam saya terlupa tasyahud awal. Bila dah jadi begitu, apa kes? Jadi Syekh Ibn Hajar kata, Syekh Ramli dulu, saya ambil Syekh Ramli. Syekh Ramli kata, makmum yang dah tersilap tadi dengan Sami Allah, dia lah. Sebab tu bila makmum, kita bila tahu hukum masbuk muafiq masbuk, kita kena buat keputusan. Kita tak boleh nak buat mana ni? Dalam setiap kes yang tadi 633 tadi kan, dia buat keputusan. Kalau saya ikut Syekh Ramli, dia hukumnya muafiq. Dalam kes itu dia dibenarkan kelewatan imam daripada 3 rukun yang panjang. Bila dah sampai pada pemisah dia sujud yang kedua, imam naik pada rakaat yang keempat. Contohnya makmum tadi, dia ikutlah dia punya step dia, sampai je dia akan mungkin jadi masbuk pula rakaat keempat. Tak jadi masalah. Yang penting dia tahu rakaat pertama boleh masbuk, rakaat kedua bagi muafiq, rakaat ketiga bagi masbuk balik, muafiq. Boleh, semua boleh. Sebab tu yang penting kena ada ilmu tentang hukum muafiq dan masbuk ni, sangat-sangat penting. Ya. Jadi bayangkan kalau orang tu dia hukum, dia kata dia tu masbuk, padahal dia muafiq. Apa jadi kesannya? Kononnya imam tanggung Fatihah dia pada ilmu dia kononnya, rupanya ilmu dia ambil tu salah. Jadi imam tak tanggung pun dia kena tanggung diri sendiri. Dia diberi kelonggaran untuk 3 rukun. Apa kesan dia? Semayang 4 rakaat mungkin jadi 2 rakaat, mungkin jadi 3 rakaat. Sah ke solat isyak 3 rakaat? Tak sah. Sebab tu hukum muafiq dan masbuk ni memang menjadi satu kewajipan untuk kita mengetahui dia. Jangan main-main dalam perkara ni. Okey. Jadi kes bagi makmum perempuan duduk di belakang tabir tadi, dia tersilap. Bila dengar Sami Allahu liman hamidah, baru dia tahu, terbongkar semua keadaan tu. Jadi Syekh Ramli kata muafiq diberi kelonggaran untuk 3 rukun panjang, boleh baca Fatihah. Kalau nak mudah ikut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dia mengatakan hukum dia masbuk dan dia terus rukuk jika sempat bersama imam, maka dapat rakaat itu. Jika tak dapat. Okey, kes yang ketiga ni habis dah ni ya. Kes yang ketiga untuk kumpulan C ialah seorang makmum muafiq ya, membaca tasyahud awal bersama imamnya, sama-sama baca tasyahud awal. Apabila imam berdiri pada rakaat ketiga, makmum masih membaca tasyahud awal. Ini ramai jadi ni. Ramai tu imam kita baca tasyahud awal cepat. Makmum ni nak baca habis tu, tiba-tiba dia terlambat nak bangkit berdiri, imam dah standby nak rukuk. Ni kes jadi. Ini banyak berlaku pada saya sendiri pun. Kes ketiga ni ada khilaf.
Ya. Dengar baik-baik. Kes ketiga ni banyak berlaku ni pada tasyahud awal ni. Okey, kesnya makmum tu membaca tasyahud awal bersama dengan imam. Apabila imam berdiri pada rakaat ketiga, makmum masih lagi membaca tasyahud awal. Dia masih lagi baca tasyahud awal itu sampai habis. Apabila makmum berdiri, tegak berdiri, baru start bismillahirrahmanirrahim, yang baru nak start baca, tiba-tiba dapati imamnya hampir rokok ataupun sedang rokok dah. Imam ni pun ini pun kena ambil. Jadi kalau kita salah seorang pegawai masjid, kena pesan pada imam tu, tasyahud awal jangan baca laju sangat, rokok jangan laju sangat, Fatihah jangan lama sangat, jangan laju sangat. Sebab tiga benda ni, tiga poin ni, Fatihah, rokok dengan tasyahud awal, ini penyebab kepada rosaknya jemaah di belakang. Alhamdulillah, saya minta maaf kalau sekiranya tuan-tuan tak setuju, tak apa, itu pandangan saya. Saya pesan pada pegawai masjid saya tu, jaga tiga perkara ni. Kalau tiga perkara ni kita jaga, jemaah belakang kita insya-Allah boleh sah dengan baik. Mereka pun semayang dengan tenang, ya. Jangan laju sangat. Kalau tak apa, semayang, kan. Okey, kes yang ketiga ni, dia tadi baca tasyahud awal, imam. Okey, apa hukum dia? Hukum dia ialah kes ketiga ni Syekh Ramli kata dia ni hukum muafiq. Muafiq juga. Sebab tu saya pilih Syekh Ramli sebab dia tiga-tiga muafiq belaka. Ya, sebab kita nak tengok biar kita ambil all out hujung, senang lah cerita. Kita jaga betul-betul. Fatihah ni dia dianggap sebagai ibu. Ya, ibu kepada ibadat solat. Kalau haji umrah, tawaf tu ibu dia. Kalau solat, Fatihah tu lah, jaga elok-elok. Ya, sebab tu Fatihah kita kalau dah lama tak baca dengan guru, baca balik Fatihah kita tu, mungkin gigi dah tercabut satu lain bacaannya. Okey, jadi apa hukum kes yang ketiga ni? Hukum dia ialah bagi Syekh Ramli kata dia ni muafiq. Dia ni muafiq. Jadi bila muafiq, maknanya bila imam tu dah rukuk, kita boleh baca Fatihah lagi. Ya, sebab itu kalau kita duduk di dalam saf kita semua sama-sama takbir, tak semestinya semua tu habis serentak semua bagi salam. Mungkin ada seorang yang bangun berdiri bagi tambah satu rakaat lagi. Jangan pelik pasal orang tu dia tahu hukum muafiq dan masbuk. Yang tak tahu hukum masbuk muafiq ni, itu yang kadang-kadang jadi masalah, ya. Jadi khilaf yang kedua, Ibn Hajar kata, ni lain sikit tuan-tuan. Ibn Hajar mengatakan makmum tersebut tidak termasuk dalam hukum muafiq dan dimaafkan ketinggalan 3 rakaat. Dia tak termasuk dalam hukum tu, ya. Jika makmum itu tak sempat menghabiskan baca Fatihah sebelum imam turun sujud, hendaklah dia niat mufaraqah. Dalam kes ini, kes tasyahud awal ni, dia kesnya kembali kepada kes rutin yang asal, iaitu jangan makmum lewat 2 rukun yang panjang, 2 rukun saja. Maksud 2 rukun ni apa dia? 2 rukun ni rukuk dan sujud pertama, nak pergi pada sujud yang pertama. Maksudnya 2 rukun. Patutnya semayang ni begini, hukum asalnya jangan lewat daripada imam 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan, ya, asalnya tanpa uzur. Contohnya bila imam berdiri tanpa uzur, dia boleh rukuk i'tidal, dia dimaafkan 2. Tapi kalau Fatihah tu ada uzur, dia beri keringanan 3 rukun yang panjang tadi. Ni kes uzur lah yang kita cerita ni. Tapi bila kes tasyahud awal tadi, dia kembali, Syekh Ibn Hajar kata dia diberi kelonggaran sampai imam nak pergi rukuk, kepada sujud. Imam nak pergi kepada sujud, di situlah pemisahnya. Kalau dia sempat, maka dapat rakaat itu. Jika tak sempat, maka larurlah rakaat itu. Itulah maksudnya. Jika begitu, jika makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud, lepas habis i'tidal, dia turun sujud, hendaklah dia niat mufaraqah, berpisah dengan imam dan meneruskan solat bersendirian. Jika dia tidak niat mufaraqah, maka batal sembahyang makmum qudwah itu terbatal. Jemaah itu tidak peroleh. Jadi itulah kesimpulan tuan-tuan, hukum tentang muafiq dan masbuk. Ada berapa dia punya hukum yang terdapat di situ? Hukumnya ialah 6-3-3. Tuan peganglah, kumpulan A ada 6 kes, kumpulan B ada 3 kes, kumpulan C ada 3 kes. Yang 3 di belakang kumpulan C itu ada khilaf. Nak muafiq pun boleh, nak masbuk pun boleh. Tapi saya mentarjih, saya memilih untuk mengambil baca balik Fatihah lah.
Ya pasal apa? Pasal kita bila dalam semayang, bukan kita nak ingat khilaf tu, kita nak tumpukan semayang tu bagi sah. Jadi pada pandangan saya, kita ambillah muafiq tu, habiskan Fatihah. Kerana kecuaian kita, kerana kesilapan kita apa semua, semayang tu kita nak jaga. Jangan semayang tu cacat, semayang tu biar sempurna. Okey, baik tuan-tuan. Untuk saya tamatkan pada pagi ini, ya, saya bacakan sikit-sikit ya. Imam sunat tunggu makmum masuk dalam rukuk imam tersebut. Dan ini saya dapat bincangkan. Imam laju Fatihah, ia menyebabkan makmum masbuk setiap rakaat. Ini kena ingatlah, bagi pegawai-pegawai masjid kena ingat ni ya. Nombor 10, poin ke-10, makmum masbuk sibuk membaca doa iftitah, kena ganti balik qadar Fatihah yang dibaca. Kalau baca separuh, kena baca Fatihah separuh. Wallahu alam bissawab. Ya, saya rasa lebih sejam sudah perbincangan kita pada pagi ini. Ya, saya harap tentang muafiq dan masbuk ni menjadi perkara penting. Kita di dalam tempoh PKP 3.0 ni, kita ada masa yang lapang untuk kita mutalaah balik, buka balik kitab fiqah, kita cari balik hukum hakam yang terlibat, supaya ada faedah kita. PKP ni bukan datang saja, dia Allah datangkan itu untuk mendidik kita apa yang kurang pada kita, apa peluang yang kita boleh buat. Jadi saya mohon maaf, saya minta maaf mungkin ada kesilapan saya masa perbincangan ini, masa tuan-tuan. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita, manfaat untuk anak-anak murid kita, sekolah sana apa semua, dengan masyarakat kampung kita. Moga-moga Allah ampunkan kesilapan kita, angkat wabak ini daripada kita. Moga Allah beri kemudahan kepada kita. Ya, saya minta maaf semua ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa ikafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsana wa sallim arwahana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa asrarna wa ma 'adalna wa anta antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa rabbana zidna وأسع في رزقنا وبارك فيه وزكنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في يمينه وجعلنا وجها في الدنيا والآخرة كثيرا ولك الحمد لله رب العالمين. اللهم نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semua ya.